curious nak tahu satu perkara. Masa berhenti daripada syarikat perkapalan tu, setiap hari pergi kerja macam bawa gunung di bahu Ayo, it's like riding a non-moving horse. Okay, boleh cerita tak? So macam Jalan tak berjalan. And I am not the one riding. I am the horse. Okay. Lepas tu bila dah tak larat sangat kerja environment macam tu, how did you discuss it with your wife? I actually tak discuss in depth. I bagi bayangan aja because I know akan ada jadi tentangan lah. But I discuss lah, cakap I feel like I nak berhenti lah daripada syarikat tu. And dia kata, what do you want to do? I cakap tak apa, I bolehlah buat kerja lain. Apa kerja? I boleh cari kerja lain because at that time baru lepas kemelesetan ekonomi dunia tau. So dah mula nak boom balik lah ekonomi. So lepas nak boom balik ekonomi tu banyak recruitment. So kalau buka classified ads, Mail ke, Metro ke, banyak sangat kerja kosong. Banyak sangat. So I apply duduk kat rumah tulis, mana ada internet, mana ada komputer, it's all by hand. Tulis hantar selagi ada. I think I menganggur dalam 6 bulan jugalah. And then my wife at that time was memang dia yang tanggung lah di rumah. Dan I lupa, not fully because I menjadi penyanyi cabaret. Ya betul. Wow. Di mana? Di The Ship Damansara. Wah, really? Dekat Uptown tu? Kita tahu. Yes. I didn't know. Dekat dengan traffic light, nama bar dekat situ tu. Yeah. Yang ini dia bar juga. Well, I menghiburkan orang mabuk. Senanglah hibur orang mabuk. You cakap la pun diorang enjoy ya. Apa lagu-lagu yang dinyanyikan ketika tu? We started with only 7 songs. And then kita ulang next set lagu sama pun diorang tak perasan. Diorang mabuk. Lagu apa masa tu? Lagu-lagu apa? Macam-macam lah. Lagu like Oceans Apart, Day After Day. Richard Marx. Tommy Page. Lagu Tommy Page. Lepas tu lagu New Kids on the Block, Step by Step, Heart to Heart. So masa tu ada band, you have your own band ke? Ataupun I have my own. I formed the band. No, I didn't form the band. We formed the band. Semua ni adalah orang-orang yang frust dalam kerja siang hari. They don't enjoy working during the day. So they join. Ada seorang daripada custom, seorang daripada seorang daripada drama daripada MISC sendiri, and then ada 2 tu unemployed, yang seorang lagi kerja I think Celcom, not Celcom, I think telecommunication company, macam tu. Jadi we all gang up, and then kita kata okay lah, jomlah kita practice, ambil je satu studio, we all practice 6 lagu, and then we went for the audition. And then Mr. Fu, orang yang punya dia kata okay, pergilah naik atas pentas kita, because they all dah lose faith dengan local band. Local band, they can sing but they're not entertaining. Yang capitalizing on the prime set adalah Filipino band. Diorang memang memang performer. They dance, they jokes, they sing, they harmonize, and then they do retro. Diorang buat interaction, kan? So I pergi tengok diorang punya show. I was kata, I'm not sangat ambil yang buat show macam ni, because my reference is Datuk Sudirman. Datuk Sudirman kan tengok tak macam mana baju, dia punya interaction, dia punya jokes, dia punya singing, dia punya all lengkap. Then
I pun pergi audition dengan 7 lagu. Baru lagu ketiga, dia suruh kita berhenti. So dia kata, can you start tonight? Wow. And then I kata, you all ada 7 lagu je. So my band leader cakap, macam mana kita tak cukup lagu. And then the Toke lah, the owner of the ship, dia cakap, it doesn't matter. They all very drunk. They don't know what song you sang, what sang you song. They don't know. You play 3 set in between the Filipino set. So kita orang ni jadi penyendang, filler. Filler saja. So bila kita naik hari pertama, filler dah jadi macam prime set. Gila. Ada buat interaction, ada kacau orang, ada bully orang atau pentas, and I speak English that many local band tak buat. They don't interact in English. They don't jokes in English, and even if they do jokes in English, their jokes are localized, very Malay punya lah. Tapi macam I ni macam jokes I macam Friends punya zaman kan. Jadi diorang boleh relate lah. Lepas itu, dan can you imagine there'll be like less than a month, the Filipino band jadi filler. Wow. Tak tarik rambut ke? Diorang tak suka kita. Diorang praktis senyap-senyap. Bila kita orang datang, dia tak nak campur, tak nak bagi tahu apa line up lagu baru dia. Dia tak tahu kita punya line up lagu baru lagi meletup. Lagu Wabulan kita orang main kat situ. Jadi diorang sukalah, related to their flavor kan. Dan kita nyanyi lagu Wabulan, Widuri. Kita orang dah banyak lagu dah jam tu. So kita buat jokes pun yang bunyi tak ada bunyi international, bunyi telu-telu Melayu. So orang suka. And then I punya ini eksklusif kot, tak pernah cerita dengan orang kot. I every night pakai cycling short. Wow. Color apa? Berwarna-warni lah. Hitam lah. Tu cycling short, like lepas itu my socks pula panjang sampai ke lutut, and then I pakai kemeja with tie, that tie masuk ke baju kemeja, masuk dalam cycling short tu. Wah, I sendal apa tisu lah orang kata. Kau sendal tisu cakap letak protein extra. Macam-macam spekulasi tau. So I was enjoying myself tau. Every night pakai that apa cycling short tu, that tie or whatever you call it lah. Tights. Ramainya orang datang nak tengok. Berapa bayaran masa tu? I dapat 1,500 sebulan. Seorang? 1,500 seorang. Equivalent to my gaji in MISC. Berapa lama kerja pub tu? 2 tahun. 2 tahun Ya, 2 tahun tau. Wow. Lagi I tak ada anak, dia baru kahwin, terus ada anak I dah tahun dah 9 bulan dah atau 8 bulan anak I dah besar juga, and then baru I berhenti, I dapat offer from TV3. Anak-anak tu angkara cycling shorts tu ke apa? Anak-anak itu bila cycling short tu dibuka di siang hari lah. Sebab I malam. Okay, nyanyi dekat untuk orang mabuk kan? Ada insiden gaduh-gaduh. You know what my tagline every time I nyanyi, what's my tagline? My tagline is, the more you drink, the better we sound. So, ada tak yang bergaduh-gaduh dekat sana? Merebutkan Aznil. Merebutkan Aznil dan they all enjoying themselves. Really? They're enjoying themselves. And then I could see like Malay, Chinese, Indian at that time all drunk kan. And then ada at time I pergi tanyalah dengan ustaz. Ni dah sampai ketika ni kan, dah tanya
hukum saya ni Ustaz, saya tak pernah minum Ustaz. I never drink in my life, but I promote people to drink. So isn't it not equivalent? Kali tu Ustaz kata yes, it is. Cari kerja lain. I kata I memang suka kerja ni, tetapi dia kata kerja ini boleh buat di tempat lain dengan cara lain. Tak payah buat di tempat yang ada arak dan menggalakkan orang minum arak. So dengan niat I kata nak kerja sementara dapat kerja yang lain. So there I dah nampak dah I kena hilang I punya seluar ketat, mula hilang I punya interaction dengan audience. Tetapi kan sebenarnya di situlah bermulanya lembaran saya di offer untuk ke TV3. Okey, ceritakan macam mana daripada nyanyi club dekat The Ship ke TV3. Ada insan TV3 yang suka mabuk. Oh. Namakan. Tak payahlah. Lepas tu? Dan datang. Bila tengok cara I cakap, bila tengok cara I berani, tu dia kata. Tapi I tak tahu lah offer dia tu mabuk masa dia mabuk ke, dia mabuk ke, I don't know. He was like really clueless. So dia kata, I think you should go on TV lah. Aku daripada TV3. Nak ni kat aku. So besok telefon aku. True enough lah, the next day I call pun dia tak ingat. Went for the audition lah. I went for the audition untuk TV3. I was so takut. I so tak prepare because tahulah kita orang balik pukul 3 pagi baru sampai rumah. And then they asked me to come like 11 in the morning. So I'm not prepared. Tidur kat cukup. And then bila you sing at night, and then suara you serak. So muka you kusam, tidur tak cukup. You don't look good on TV, you don't look good on camera. You don't sound good also. And then in the end, it's just an audition lah. A very good experience for me. I was rejected lah. No, it's not that I was rejected. I was not being contacted. Until saya cari kerja kosong dekat Classified Ad lah. Dan pergi ke mana? Selak. Saya tengok TV3 ada kat atas tu. Ada lambang TV3 je. Saya tengok TV3. Saya buka baca. Alah, ini tender. Alah, ini tender. So saya book lagi cari the next day. Ada lagi TV3 ni Classified. Buka lagi tengok. Alah, permohonan minta maaf. Why? Macam mana nak masuk TV3? I tak kenal siapa. And then I cari lagi lama jugalah. I tunggu sekali tiba-tiba nampak dan pemandu diperlukan. Driver. I said I don't care. As long as I get to be in TV3, I cakap I nak jadi pemandu, I jadi pemandu lah. Tapi bawah tu ada lagi. Dia taruh dekat situ production assistant. God knows what masa at that time. Production assistant. Assistant producer. I don't know what. And then suddenly kat bawah itu ada broadcast journalist which I don't know what. I tahu journalist adalah reporter. So I kata this must be rambut tak elok lah. Macam mana nak keluar TV macam ni. So bila I nampak broadcast journalist, sebenarnya broadcast journalist tu dia cuma mahukan diploma je dang. Diploma in broadcast journalist. So I ada ijazah kot. UM. Universiti Melaya kot ni, economy. Like over qualified tau. I minta sahaja peduli. And then I takut kalau I post tak sampai. So what I did was I drove to Jalan Liku.
So I park haramly, illegally dekat kedai-kedai makan. Depan tu mana ada tempat parking kan? Yeah. So I masuk aja, pergi sampai dekat guard dekat studio tu, studio TV3 tu, dia stop me. Guard kata mau pergi mana? Saya cakap saya nak hantar surat untuk HR. HR wrong building. HR dekat Jalan Syed Putra. Ini studio sahaja. Alah, salah pula tempat. So I kata, can I leave my letter here? Sekali dia kata boleh, nanti kita akan ada rider yang akan daripada studio pergi ke HQ atau HQ pergi ke studio. Dia ada rider. So I ambil balik, tak jadi. I takut ni mesti ada orang tipu ke nanti, orang tercicik ke. So I tak jadi. Kata tak apalah, I will go to Jalan Syed Putra, God knows where, I don't know. So I bawa kereta nak pergi situ, but on the way not on the way, on the way I am walking out of the gate, TV3 studio punya gate, ada suara panggil I. Excuse me, anything that I can help you? Dang, I pusing belakang, siapa dang? Siapa? Dan yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah